Assalamualaikum. So, inilah video terakhir untuk bab 3 Sains Tingkatan 5, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar. So, dalam video ni kita akan cover untuk 3 subtopik. Subtopik pertama ialah Pemeliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar serta Pengelolaan Pencemaran. Okay, dalam subtopik ni kita akan tengok kepada 3 poin penting, iaitu pertama kita akan tengok apa kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Kedua, kita akan tengok apa cara untuk kawal pencemaran. Yang ketiga ialah langkah untuk pelihara dan pelihara alam sekitar. Untuk subtopik seterusnya yang kita tengok ialah kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang. Dekat dalam ni kita akan tengok 2 poin penting lah. Pertamanya, pengolahan sumber alam dan apa kesannya kalau sumber alam tersebut tidak diuruskan dengan baik. Dan yang ketiga ialah apa keperluan untuk pengurusan sumber alam ni. Dan yang terakhir yang kita tengok ialah sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Yang ni kita lah sebagai masyarakat, sebagai murid sekolah, sebagai orang yang duduk dekat atas suatu komuniti. So, apa sikap yang perlu kita buat terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. So, nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk subtopik pemeliharaan dan pemeliharaan alam, kita boleh bahagikan dia kepada 3 cabang penting. Pertama ialah kepentingan, kedua pengawalan pencemaran dan yang ketiga ialah langkah. So, kalau kita tengok yang pertama ni, kepentingan, kita boleh kaitkan dengan keperluan asas hidup kita. Kenapa kita perlukan alam? Boleh jadi kita perlukan untuk tempat tinggal, bukan hanya untuk manusia tapi untuk haiwan. Boleh jadi juga kita perlukan alam ni untuk sumber makanan daripada hutan, sebagai sumber hasil laut, ikan, sotong, ketam dan sebagainya. Dalam masa yang sama, perkara-perkara ni boleh menjani ekonomi negara. Selain itu, kita juga mungkin perlukan alam untuk bekalkan kita dengan oksigen. Yang macam kita belajar dalam kenapa kita perlu seimbangkan adanya kita air, kita karbon, kita nitrogen. So, betul-betul sangat penting untuk kita pelihara alam. Boleh jadi juga kita gunakan alam ni untuk kegunaan seharian kita. Kita nak bergerak, so perlukan kenderaan. Nak gerakkan kenderaan, perlukan bahan-bahan daripada petroleum. Semua itu pun adalah hasil alam juga. Okey, dan untuk yang seterusnya, kalau kita tengok ialah pengawalan pencemaran. Okey, soalan macam ni, macam mana kita nak jawab kalaulah soalan tanya apa cara untuk kawal pencemaran yang ada. Biasanya kita kaitkan dengan pencemaran yang kita dah belajar sebelum ni. Ada beberapa jenis. So, kita hanya olah sahaja ayatnya. Yang mana contoh, kalaulah pencemaran tersebut berpunca daripada bahan api fosil. So, apa cara untuk kawal pencemaran daripada bahan api fosil? So, kita boleh gunakan petrol tanpa pelambung. Kita boleh gunakan tenaga alternatif. Apa pula tu tenaga alternatif? Dia ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya boleh jadi tenaga ombak, tenaga angin, tenaga suria. Boleh jadi juga tenaga biogeosim, atau semua dikira sebagai tenaga alternatif. Okay, untuk yang kedua, sekiranya pencemaran tu berpunca daripada bahan buangan industri. Bila kita kata bahan buangan industri ni, boleh berpunca daripada kilang, boleh berpunca daripada perindustrian pembuatan. So, biasanya kilang-kilang industri pembuatan ni dia akan mengeluarkan asap, akan mengeluarkan bahan toksik, mengeluarkan sampah, mengeluarkan radioaktif. So, apa yang perlu dilakukan untuk kawal pencemaran yang berpunca daripada industri ni? Okay, kalau dia berpunca daripada asap yang boleh menyebabkan pencemaran, mungkin kita boleh pasang penapis, pemendak ke pengikis dekat corong asap supaya yang keluar tu bukanlah gas yang berbahaya. In case kalau ada keluar pun, gas berbahaya tersebut boleh dikurangkan. Ataupun kalaulah yang dikeluarkan tu ialah bahan toksik, dialihkan pula ke sungai. So, make sure segala sisa toksik tersebut akan dirawat dulu, barulah akan dialirkan pergi ke sungai ataupun pergi ke laut, supaya tak menjejaskan hidupan akuatik. Ataupun kalaulah hasil industri tersebut ialah radioaktif. So, macam mana cara yang betul nak handle radioaktif ni? Kena ada pengurusan yang baik. Lupus secara terancang. Sebab kalau tak terancang, dia boleh jadi macam peristiwa Chernobyl. Boleh jadi macam peristiwa yang berlaku dekat Jepun. Okay, dan seterusnya, kalau yang dikeluarkan tu mungkin daripada hasil industri pertanian. So, contohnya kalau ada hampas daripada buah kelapa sawit ke,
So, apa cara nak lupuskan? Caranya mungkin kita boleh tukarkan dia jadi makanan kepada ayam, makanan kepada ikan. So, benda tu adalah cara untuk kawal pencemaran yang berpunca daripada industri. Okey, yang seterusnya, kalau punca pencemaran tersebut ialah daripada pestisid. Apa dia pestisid? Pestisid ni merupakan racun serangga ataupun baja organik daripada pertanian lah kebiasaannya. Okay, kita boleh kawal dia sama ada melalui kawalan biologi, hanya gunakan haiwan sahaja untuk tangkap haiwan lain. Boleh juga kita gantikan baja kimia dengan baja-baja yang lebih organik. So, kalaulah baja tersebut turun daripada tanah pergi ke sungai pun dia tidak menjejaskan hasil laut ataupun hasil akuatik. Dan juga kita boleh gunakan sistem tanaman giliran, yang mana mungkin kita boleh tanam dulu pokok kelapa, lepas tu kita tanam pula pokok jagung, ikut kesesuaian nutrien tanah. Okay, next, macam mana pula kita nak kawal pencemaran daripada kenderaan? So, yang common kita biasa dengar ialah kongsi kenderaan. Tapi untuk Malaysia ni, sejauh mana dia berkesan tu agak berkurang sebenarnya. So, kita boleh gantikan dia dengan cadangan. Mungkin kalaulah dia mengeluarkan pencemaran bunyi. So, kenderaan-kenderaan boleh ubah ataupun boleh gunakan pengubah bermakin pada exhaust, yang mana dia akan tukarkan bunyi exhaust tu supaya jadi tidak terlalu kuat. Ataupun kalau dia mencemarkan udara, ini kebiasaannya kalau pada lori-lori, mungkin boleh pasang injak yang mana boleh menapis gas-gas yang keluar tu. Dia bukanlah gas yang terlalu hitam ataupun gas yang beracun. Okay, kalau daripada pencemaran yang berpunca daripada sampah. Sampah ni biasanya sampah daripada industri ataupun sampah domestik daripada rumah kita sendiri. Macam mana cara nak kawal daripada boleh menyebabkan pencemaran? So, kita boleh gunakan benda yang paling common, 3R. 3R ni ialah reduce, reuse, recycle. Kalau kita boleh kurangkan penggunaan dia, kita kurangkan. Kalau kita boleh guna semula, kita guna. Kalau kita boleh kitas semula, kita dan juga kalau yang tak boleh nak dikitas semula, sumber-sumber yang tak boleh nak terurai ni, kita nak buat apa? Kita boleh hantar dia ke pusat pelupusan yang betul. So, bila kita hantar ke pusat pelupusan yang betul, dia mungkin akan tukarkan bahan tersebut kepada bahan berguna yang lain. Ataupun contohnya, daripada sisa domestik yang kita makan tu semua, sebenarnya kita boleh juga jadikan dia sebagai baja kompos. Yang mana hasilnya tu kita boleh mampatkan, lepas tu kita boleh jadikan dia baja kepada tumbuhan. Okey, untuk pencemaran yang seterusnya, kalau dia berpunca daripada kumbahan. So, kalau kumbahan ni sangat penting, mesti kena ada pengurusan yang betul. So, dengan cara macam mana? Dengan cara naik tarafan loji rawatan kumbahan yang betul-betul berkesan, yang memastikan segala sisa daripada kumbahan tu takkan diterima kepada sungai-sungai ataupun lautan. So, maksudnya bila mana kita keluarkan air yang kita akan dapat semua tu ialah air yang bersih. So, dekat sini loji rawatan sangat mainkan peranan penting. Dan yang terakhir, untuk kawal pencemaran yang berpunca daripada gas CFC. Kalau masih ingat, gas CFC ni ialah klorofluorokarbon, yang mana dia boleh menipiskan lapisan ozon. Sebab apa? Sebab bahan daripada CFC ni dia boleh menguraikan oksigen yang ada pada ozon. So, cara dia macam mana? Sebenarnya yang ni kita kena perlukan sedikit modal. Sebab kita boleh pilih segala peralatan elektrik yang mana tidak lagi menggunakan CFC, tapi dia menghasilkan HCFC. Bukan menghasilkan, dia menggunakan HCFC. Apa dia HCFC? Dia ialah hydrochlorofluorocarbon. Maksudnya dekat sini kita akan tukarkan dia menjadi air yang boleh kurangkan bahan tersebut untuk menguraikan oksigen. Cuma ni biasanya bahan elektronik yang menggunakan HCFC ni dia agak mahal. Tapi dia ialah pelaburan yang baiklah untuk masa depan alam kita. Okay, dan yang terakhir untuk subtopik ni ialah apa langkah yang kita boleh gunakan untuk pelihara dan pelihara alam. Kita dah tahu dah kenapa kita perlukan alam ni, kita tahu dah cara kita nak kawal pencemaran. So, apa yang boleh kita buat langkahnya? Antaranya ialah, contoh kalau dia berkait dengan hutan,
kita boleh jadikan dia sebagai kawasan rekreasi. Kalau tengok dekat sini pun dah berapa banyak kita ada taman negara. Yang mana taman negara tu adalah hutan yang dipelihara. So, cara nak pelihara ni jadikan dia sebagai pusat rekreasi, sebagai hutan simpan. Jadikan dia sebagai tempat yang mana orang boleh jadikan dia sebagai ejen pelancongan. Ataupun boleh juga kita kawal pembalakan. Pembalakan ni bukan tak boleh, tapi biasanya kerajaan dia ada wartakan kawasan yang boleh dijadikan pembalakan, kawasan yang tak boleh digunakan untuk aktiviti pembalakan. Yang ketiga lah pusat perlindungan. Pusat perlindungan ni lebih kepada pusat perlindungan haiwan. Contohnya ada dekat Sepilok Sabah. Yang ada pusat perlindungan untuk orang utan. Ataupun yang ada dekat Pahang. Pusat perlindungan Kuala Gandah untuk lindung gajah. Ataupun boleh juga setengah negeri dijadikan laut tu sebagai taman laut, yang mana tak boleh nak buang sampah dekat situ, tak boleh nak tangkap pun hasil-hasil, tak boleh nak sentuh pun segala hasil laut yang ada dekat situ. So tu dijadikan sebagai pusat perlindungan. Dan yang akhir sekali, ni langkah yang semua orang boleh buat. Kita boleh mengita semula apa bahan yang boleh dikita dekat dalam rumah kita ataupun yang ada dekat sekeliling kita. Subtopik seterusnya yang kita bincangkan ialah kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang. Bila kita dah tahu dah apa punca pencemaran, apa kesan kalau berlaku pencemaran, apa langkah-langkah yang kita boleh buat untuk kawal pencemaran, so kita kena tengok kenapa penting pula untuk kita uruskan sumber alam ni secara terancang. Dekat dalam subtopik ni kita fokuskan kepada 4 sumber alam yang ada. Kita ada tanah, kita ada hutan, lautan dan juga kerak bumi. Dalam setiap sumber alam ni kita akan tengok apa cara yang kita boleh olah untuk uruskan sumber alam dan apa kesannya kalau pengolahan tersebut berlaku secara tidak terancang. So kita tengok kepada yang pertama. Yang pertama merujuk kepada sumber alam yang ada pada tanah. So apa yang kita boleh olah pada sumber alam tanah ni, sebenarnya ada banyak benda ni, hanyalah sebahagian sahaja. Kita boleh tukarkan tanah yang ada ni sebagai tempat kawasan pertanian dan juga boleh gunakan sistem tanaman bergilir ataupun kita boleh gunakan mengikut kesesuaian nutrien yang ada pada tanah tersebut. Yang kedua, tanah juga dijadikan sebagai kawasan perindustrian yang mana tempat-tempat untuk penghasilan kilang, industri pembuatan ataupun boleh jadi juga untuk perumahan, tempat tinggal kita. Dan yang last, sumber tanah juga boleh jadikan sebagai tempat rekreasi. Tapi sekiranya lah pada tanah tersebut dia tidak berlaku secara terancang, yang mana kesan buruknya dia boleh musnahkan habitat, sama ada habitat haiwan ataupun tempat tinggal kita sendiri. Dalam masa yang sama boleh juga menyebabkan hakisan tanah. Kenapa jadi hakisan tanah ni? Kalau lah dia tidak dirancang, maksudnya sesuatu tanah tersebut langsung tak ada hutan, contoh tak ada pokok. So apa fungsi pokok ada dekat tanah ni dalam masa yang sama? Selain untuk bekalkan oksigen, dia juga boleh mencengkam tanah. So kalaulah pada kawasan tanah tersebut tak ada langsung pokok, lama-lama memang boleh menyebabkan hakisan tanah. Berbahaya lagi-lagi kalau berlaku pada kawasan yang berbukit. So ni kita tengok terus boleh jadi tanah runtuh ataupun boleh jadi banjir kilat. Banjir kilat ni kebiasaannya kalaulah saliran air tak diuruskan secara betul. Tengok pula kepada sumber yang kedua, iaitu sumber alam hutan. So apa yang kita boleh olah pada sumber hutan ni, kita boleh jadikan dia sebagai tapak untuk pembinaan ataupun kita boleh jadikan pokok-pokok dekat situ untuk pembuatan perabot, nak ambil rotan. Dalam masa yang sama, tumbuh-tumbuhan juga penting untuk ubatan-ubatan tradisional. Itu yang sama boleh menjadi ekonomi negara. Tapi kalaulah dia tidak diuruskan secara betul, sama juga kesannya, boleh musnahkan habitat. Bila dah musnahkan habitat, lama-lama spesies haiwan ke tumbuhan akan jadi makin pupus. Bila pupus, tidak mengancam rantai makanan, ancam siratan makanan, so boleh mengganggu biodiversiti alam. Bila mengganggu biodiversiti alam, kesan jangka masa panjangnya lama-lama negara pun boleh hilang sumber ekonomi. Yang seterusnya, bagi hasil lautan pula. So apa yang kita boleh olah daripada lautan ni? Sebenarnya kalau tengok lautan ni sangat penting. Sebab apa kita biasa nak ambil sumber laut tu, of course daripada hutan.
So cara nak jaga dia yang kita boleh olah dengan cara yang betul ialah boleh untuk tangkap ikan, tapi larang penggunaan bahan-bahan letupan yang boleh menjejaskan hidupan laut dalam skala yang sangat besar. Selain tu, kalau guna bahan letupan juga, sisa toksik bahan beracun tu pun dia boleh pergi kepada laut dan mengganggu hidupan akuatik yang lain. Dalam masa yang sama, kita boleh juga olah dia untuk penternakan. Mungkin ada sebahagian kawasan laut yang boleh jadikan tempat untuk penternakan, contohnya penternakan ikan tertentu ataupun penternakan udang, penternakan ketam. Dalam masa sama boleh juga jadikan dia kita olah untuk jadi taman laut. So benda tu ialah apa benda yang kita boleh olah. Dan daripada segi kesannya, kalaulah dia tidak diolahkan secara betul, lama-lama hasil lautnya akan berkurangan. Bila dah berkurangan, samalah menjadi kepupusan spesies, lama-lama ganggu habitat. Dan ganggu habitat pada negara pula akan hilang sumber ekonomi. Okey, dan untuk yang terakhir ialah sumber daripada kerak bumi. Sumber daripada kerak bumi ni contohnya petroleum ataupun gas asli. So apa yang kita boleh olah daripada sumber kerak bumi ni, yang mana biasanya kalau melibatkan pelumbungan. Pelumbungan ni dia boleh digunakan dalam tempoh masa yang sekejap. Bila habis je jadi kawasan pelumbungan, tanah tersebut biasanya akan jadi tanah yang agak tandus. So apa yang kita boleh olah, kita mungkin boleh olah tanah tersebut, kita tukarkan dia kepada pertanian. Bila pertanian, kita boleh gunakan sistem tanaman giliran. So setiap masa tu akan digunakan untuk menjana hasil pendapatan pada pertanian. Ataupun senang kata, kita boleh juga jadikan dia konsep berbakti kepada tanah. Ataupun kita boleh juga tukarkan tanah yang tandus tu tadi kepada kolam ikan, kepada kawasan penternakan. Boleh juga jadikan kepada tempat rekreasi. Tapi tempat rekreasi ni dia agak kurang sesuai lah, sebab tempat pelumbungan ni tak boleh nak buat mandi. Okey, tapi daripada segi kesannya kalau tak diuruskan, lama-lama kawasan tu memang akan jadi tandus, setandus-tandusnya. Dalam masa yang sama, boleh juga mengurangkan ekonomi negara. So, ni ialah apa yang kita bincangkan dalam bab pemeliharaan dan pemeliharaan alam. So, daripada apa yang kita tengok daripada video pertama, video kedua dan video yang terakhir ni, kita boleh apply sendiri. Apa sikap yang perlu kita lakukan untuk kita pelihara dan pelihara betul-betul sumber alam yang ada.